Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang dimulia pengurusi surau Al-Abrar Lunas Taman Gembila, dan juga terima kasih kepada ahli jawatan kuasa surau dan juga muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Sama-sama lah kita pada malam yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala telah kurnia kepada kita, telah beri taufik dan hidayah kepada kita. Sama-sama kita boleh mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga boleh kita beramalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yakni kita sembahyang dengan cara berjamaah, dan kita sembahyang dengan cara berjamaah, dengan cara ramai-ramai. Sebab tu dalam kita sembahyang dalam cara berjamaah ni banyak fadilat kelebihan dia, keberkatan dia di dalam berjamaah. Sewaktu mana yang kita mengatakan amin, amin kita serta dengan amin para mu'ab, amin kita serta dengan amin imam, juga amin itu berserta dengan para amin para malaikat. Itu dia. Sebab tu kita kata suruh amin tu terbagi kepada 4 huruf. Tiap-tiap huruf tadi Allah Ta'ala menjadikan satu orang malaikat dan juga berdoa kepada hamba dia yang mengucapkan amin tadi. Itu dia. Ini kelebihan fadilatnya, besarnya sembahyang dengan cara berjamaah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita sentiasa ni kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Ta'ala bagi beberapa nikmat kepada kita. Beberapa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bersyukur di atas nikmat. Yang pertama yang dipanggilkan nikmatul ijad, nikmat daripada tak ada kepada ada. Dulu ada, dulu tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala mengadakan kita. Itu nikmat. Dan yang kedua ada panggil nikmatul imdad, nikmat yang ansur-ansur. Nikmat yang ansur-ansur. Luar kita daripada perut ibu kita, lahir kita daripada perut ibu kita, tak ada apa nangisnya kita ni. Kain walaupun sedikit kain pun tak ada nak tutup aurat kita, tak ada. Telanjang betul. Juga itu nikmat. Selepas daripada itu kita dapatkan nikmat. Itu orang panggil nikmatul imdad, nikmat yang ansur-ansur.
nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan asal-asal. Dulu seorang belum lepas budak kecil, daripada bayi lepas jadi kanak-kanak, daripada dewasa pemuda, tak belum ada kerja, kita dapat kerja, dapat kahwin, dapat isteri, dapat anak, dapat cucu, itu nikmat. Sebab tu kita lazim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu apabila kita nak dapat kemanisan, nak dapat halawah di dalam beribadah kita, sentiasa kita melazimi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana syukur ni dikatakan satu sifat, sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat mahmudah, satu sifat yang dipuji oleh Allah taala. Itu dia. Dan apabila kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh panggil sifat yang dipuji. Orang yang tak bersyukur, tak bersyukur tentang nikmat-nikmat yang Allah taala bagi, boleh panggil dia tak ada sifat bersyukur. Sebab tu di dalam ilmu tasawuf ni, kita sentiasa kena menggunakan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buangkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dimarahi, yang dicela oleh Allah taala, yang dicela oleh syarak. Mana sebagai kibir, riya, ni sifat-sifat ni, nak buangkan sifat-sifat ini, maka kita nak mengisikan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata Ibrahim, bersyukur tiap-tiap hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meladeni sentiasa kena bersyukur. Syukur di mana? Kalau kata Ibrahim bin Adham, kita bersyukur ni lazimahu ayyashkurahu ala arba'ati asya'a, di atas 4 perkara. Mana? Yang pertamanya, alhamdulillahilladzi nawwara qalbi bi nuril huda wa lam yaj'alni dhallan wa ja'alni mu'minan. Puji-puji bagi Allah taala yang mencahaya, ya Allah, mencahaya oleh Allah taala akan hati ni. Allah taala mencahayakan hati kita, mencahaya, menerangkan hati kita dengan apa? Binuril huda, dengan cahaya bertunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat main di surau, kita dapat main masjid, kita dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu oleh panggil dapat nur, bertunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak dapat nur, tak dapat cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak dapat nak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ini sebagai nur, sebagai cahaya yang Allah taala bagi kepada kita. Wa jawalam yaj'alni dhalan, dan tiada menjadilah ia Allah taala di akan kami ni dhalan, orang yang sesat. Nasib baik kita ni, tak pernah pun kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita ni boleh jadi, Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Ini sentiasa kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wa ja'alni mu'minan, dan menjadilah ia Allah Ta'ala ni akan kami ni mu'minan, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Pertama. Yang keduanya, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ni, mana? Alhamdulillahilladzi nawwara, alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji-puji bagi Allah Ta'ala yang menjadilah ia Allah Ta'ala ni akan kami ni dijadi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala jadi kita ni daripada umat Nabi, Nabi akhiruz zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lah selepas daripada Nabi Muhammad. Juga kita jadi umat yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurnianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar.
Dan tak pernah kita minta pada Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala menjadikan kita daripada umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat Nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi kata al-jannah bermula syurga dan itu hurrimat 'alal anbiya hatta adkhulaha. Nabi kata bermula syurga saat itu diharap di atas al-anbiya dan nabi-nabi dahulu ni hatta adkhulaha, sehingga memasuklah ia nabi ni di dalamnya ke dalam syurga. Mana kata nabi dulu ni tak boleh masuk syurga sebelum daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hurrimat 'alal ummah, dan juga berharap di atas umat-umat juga, umat-umat yang dahulu ni. Allah Ta'ala tak bagi juga hatta tadkhulaha ummati, kata Nabi, sehingga memasuklah ia umat aku ni ke dalamnya, dalam syurga oleh umat aku, sehingga memasuklah ia umat sehingga memasuklah ia umat alaiha, di dalam syurga ni, sehingga umat aku ni masuk dulu di dalam syurga ni. Lepas pada tu barulah umat-umat yang dulu mengikuti. Itu nak kata ini besarnya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab tu lazim kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia, dan akan bab pada menyatakan syukur pada Allah Ta'ala. Muka 80. Nabi kata al-imanu nisfan, nisfun fi sabri wa nisfun fi syukr. Artinya arti hadis ni lah, bermula iman itu ialah dua bahagian, dua nisfun, dua bahagian. Maka satunya, setengahnya daripada satu bahagian ialah pada sabar. Iman nak perlu kepada kesabaran. Sabar di sini bahawa kita maklum kata sabar apabila menurunkan bala. Itu dia. Kita faham macam tu. Apabila mentimpakan musibah, kita sabar kepada Allah Ta'ala, sabar di atas kesusahan, sabar di atas kepayahan, sabar di atas musibah kita, sabar. Tetapi yang hakikatnya sabar ialah kita bersabar di atas ketaatan. Itu hakikatnya, kita sabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerananya nafsu saat ini dia tidak mengikutkan dia tidak mengikutkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, nafsu ni adalah nafsu ammarah, nafsu yang jahat tadi. Sebab tu kita perlu menggunakan sifat kesabaran di atas beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka kitab 80. Itu dia. Di atas kesabaran, sabar. Kita kena sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan satu bahagian lagi ialah mana? Pada syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur ni pun orang panggil setengah daripada iman. Itu dia. Kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kata ulama, syukur terbahagi kepada dua. Syukur terbahagi kepada dua. Yang pertamanya kita syukur bil lisani, syukur dengan lidah. Mana kata kita mengucapkan kata alhamdulillah, terima kasih. Itu dia. Tetapi yang hakikat sebenarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Ialah kita bersyukur di atas bil fi'li, di atas perbuatan kita. Syukur semua Allah Ta'ala baginya anggota kepada kita ni, dan juga kita menggunakan anggota yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah kita menggunakan
tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Yakni kita menggunakan kaki kita berjalan kepada jalan yang diredai oleh Allah taala. Itu dia. Kita menggunakan tangan kita dan menggunakan tangan dan di dalam jalanan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, mata kita, telinga kita, semua tubuh anggota kita ni, kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur bil fi'li, dengan perbuatan kita. Itu dia. Bersyukur dengan perbuatan kita. Kita syukur jalan kepada rumah Allah taala. Kita berjalan kepada tempat-tempat yang tempat-tempat majlis-majlis maghfirah, majlis-majlis keampunan Allah taala, majlis-majlis zikrullah, majlis mengingati kepada Allah taala. Kita berjalan seperti kita berjalan kepada tempat belajar ilmu. Itu dia. Tempat belajar ilmu. Kita berjalan kaki kita, juga telinga kita dengar. Dengar ni pun dengar ni pun orang panggil sebagai ibadat juga. Dengar ni telinga kita dengar ni orang panggil ibadat dengar. Sebab apa? Dengan kerana bahawasanya dengar ni lah dipanggilkan wasilah tangguh. Itu dia, tangguh maksud kita. Kita dengar supaya kita nak beramal. Lil wasilah hukumul maqasid. Itu dia. Wasilah bagi maksud kita. Maksud kita nak beramal. Sebelum tu kita dengar supaya kita nak beramal. Itu dia. Sebab tu ibadat dengar ni. Itu dia. Baik. Kerana apa? Kerana iman yang sempurna itu ialah membenarkan dengan hati dan perkataan dengan lidah. Itu dia. Dia dan perbuatan dengan anggota. Perbuatan dengan anggota. Sebab tu iman saat itu Allah supaya nak bagi iman kita saat itu sempurna. Nak bagi iman kita sempurna, sempurnanya iman kita. Itu dia. Ini setengah daripadanya. Ialah kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Syukur, sabar. Sabar di atas tinggalkan maksiat. Sabar, kena sabar sebab kerana benda-benda yang disetuju dengan hawa nafsu kita. Benda-benda maksiat ni benda-benda yang disetujui dengan hawa nafsu kita. Allah, nafsu kita ni ingin sangat tentang benda-benda bersukai oleh hawa nafsu kita. Itu dia. Benda-benda perkara yang diharam, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena menggunakan kesabaran. Sabar. Kita tahan. Kita tepat. Sama. Tahan. Menahankan. Sabar di atas tinggal kemaksiatan. Itu dia. Baik. Habis kat tu. Sebab tu kita pada menyatakan masuk bab yang kelima pada menyatakan syukur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena syukur ni. Orang yang syukur ni Allah Taala menambahkan rezeki kepada dia, tambahkan lagi nikmat kepada dia. Mana? Allah Taala firman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Tu orang yang syukur ni, Allah Taala tambah lagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang kufur ni, yakni kufurkan nikmat-nikmat Allah Taala ni, dan tak bersyukurkan nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ni, Allah azab yang sangat. Itu dia. Ni tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan tambahkan. Allah Taala tambahkan nikmat. Allah Taala tambahkan lagi nikmat-nikmat kepada mereka. Mereka yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sebab tu 4 perkara yang menghasilkan, yang nak sempurnakan, nak sempurnakan Islam. Mana yang pertamanya as-sidqu, kata Nabi, ialah benar. Cakap benar. Tu dia, membenarkan. Yang keduanya apa? Wasyukur, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya apa? Wahaya, malu. Malu, kena malu. Malu di sini apa? Yakni malu kita nak memperbuatkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena malu. Sebab kita baca zani kan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sallama syadidal haya'i wat tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni syadidal haya, bersangatkan malu. Malu. Tu dia, sangatkan malu. Sebab tu kita pun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nak menyempurnakan agama Islam kita, kena malu. Tu dia, kena malu. Nak cakap dusta rasa malu, nak buat benda-benda tak baik rasa malu, nak tipu orang malu. Tu malu. Nak buat benda-benda yang diingkar, benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Malu. Kita ni terbalik. Terbalik. Nak ajak orang main surau, puasa sedekah. Terbalik. Padahal kena ajar. Tu dia, kena suruh. Kena panggil orang, kena berita, bagi tahu kepada jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, supaya mereka membuatkan benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, benda-benda yang baik. Tetapi kita terbalik pula. Terbalik macam mana? Malu nak tu benda-benda tu. Tu dia. Orang duduk tengah-tengah duduk sembahyang, kita kata, kita pergi minum kopi sah. Tergamuk aja. Itu dia. Masuk waktu sembahyang, kita pergi minum kopi dulu, makan dulu. Itu dia. Tadi terbalik. Sebab tu malu ni, malu yakni malu kita nak membuatkan benda-benda yang benda-benda maksiat, benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan yang keempat yang kata Nabi ialah mengelakkan akhlak kita. Tadi ini agama mengajarkan kita elokkan akhlak kita, yakni kita sebagai akhlak kita akhlak yang baik. Semacam mana akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah banyak akhlak Nabi. Sedangkan orang mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala, tengok, lihat akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia, tengok akhlak Nabi. Itu dia. Sebab tu kita kena memperelokkan akhlak. Akhlak yang baik. Tu akhlak yang baik ni pun dapat juga. Akhlak yang baik ni pun dapat apa? Yakni dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita berbuat baik dengan siapa? Dengan dua ibu bapa. Ini yang pertama. Dengan dua ibu bapa kita. Sebab tu ada satu hadis. Hadis ni masyhur. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 3 orang di zaman Bani Israel tu kan. Yang pertama dia ni yang masuk gua tu, yang mana batu tutup mulut gua tadi. Sehingga dalam ketiga orang tadi tu ada yang akhirnya ialah akhlak yang mulia. Akhlak baik. Akhlak yang mulia. Baik, buat baik terhadap dua ibu bapa dia. Sebab tu akhlak kita kena tunjuk baik. Walaupun hamba sekalipun, kita kena tunjuk baik akhlak kita. Kalau panggil akhlak yang mulia. Ini perkara nak sempurnakan di dalam agama. Itu dia. Baik, habis kata. Ketahui olehmu bahwasanya syukur itu, itu dia. Makna syukur pada istilah tu ialah memalingkan oleh hamba akan segala barang, yakni memakaikan, mempergunakan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia. Tu dia. Kita mempergunakan nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Daripada pendengar dan pelihat. Dengar ni pun kita guna nikmat Allah Ta'ala. Kita guna dengar ni. Sebab tu kita kena dengar benda-benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dengar benda-benda tu dia, benda-benda yang baik, benda-benda yang elok. Jangan kita mendengarkan benda-benda, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar apa? Dengar orang mengumpat. Oh, sedap. Tu dia. Duduk orang ni mengumpat. Walaupun ni masalah mengumpat ni pun kita kata kita cakap benda yang benar. Yalah. Benda tu benda sebenar, benda tu benda sungguh. Sebenar dia tu macam tu sungguh. Tetapi apabila kita cerita benda ni di depan dia tak suka. Tu orang panggil mengumpat. Kalaulah benda itu benda tak sungguh, benda tak sebenar, dipanggil, dikatakan itu fitnah. Tu dia. Benda sebenar, memang sebenar. Tapi kita cerita benda ni, bercakap di belakang dia, tu orang dipanggilkan, dikatakan mengumpat. Sebab tu mengumpat, dengar pun tak boleh juga. Baik. Dan pelihat, nampak mata ni, lihat kita. Mata kita guna di tempat mana yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ni kena guna tempat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaki dan tangan dan lain-lainnya. Tu banyak lagi. Barang-barang nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis. Kepada barang yang dijadikan dia kan barang saat itu. Anak barang sini yakni kepada perbuatan. Perbuatan kita tu. Sebab apa? Kerana barang yang dijadikan dia tu seperti memalingkan dia. Tu seperti mempergunakan dia. Tu dia. Kita guna. Seperti menggunakan ia hamba tu akan pendengar hamba. Kita guna. Guna pendengar kita, guna pelihat kita. Tu dia. Guna kepada tempat, kepada mendengar Quran. Dengar kalamullah. Tu dia. Ni. Tu syukur tu. Syukur tentang nikmat tu. Nikmat yang Allah bagi telinga kita ni tak boleh ni. Telinga kita yang masih dengar ni, kita mempergunakan telinga kita daripada mempergunakan mendengarkan ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Tu ada tu, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang memberi manfaat. Ilmu mana contohnya? Ni supaya kita duduk ni, kita dengar ni. Tu kita mempergunakan telinga kita supaya kita mendengarkan, membelajarkan ilmu. Tu dia. Dengar. Tu sebab tu dengar ni pun kalau panggil satu pun kalau panggil satu supaya kita nak mendapatkan beramal. Kena dengar, kita nak amal ni. Dia panggil wasilah. Nak amal ni kita kena dengar. Tu dia, kena mendengar supaya maksafat apabila kita dengar ni lah, maksud kita ialah kita nak beramal. Tu dia. Dengar, belajar. Kita kena sentiasa belajar. Sebab tu nak buat perkara-perkara, contoh kita nak beribadat, semua ni kena menggunakan ilmu. Ilmu. Nak buat apa-apa sekarang, apa-apa perkara, kita kena menggunakan ilmu. Kena ada ilmu. Kena mengetahui, kena tahu. Barulah kita buat, kita tak mensia-siakan. Sekiranya kalaulah kita buat dengan ketiadaan ilmu, tak ada ilmu, walaupun betul sekalipun tapi tak ada ilmu, maka tak sah. Sebab ilmu kita kena belajar. Kena belajar.
Sembahyang kita kena sebaca macam mana daripada mula-mula sekali pada bab taharah, bab suci tu suci pun kena suci. Kita kena mengetahui apakah air mutlak, apakah air musta'mal, apakah air itu air muqtanaji. Kita kena mengetahui adakah air ni boleh mensucikan, boleh mensucikan, boleh mengangkatkan hadas ke. Air ni kita kena tahu. Ni kita bersilap dah. Kita tak tahu. Lepas tu kita guna air semayang kita, air yang musta'mal. Lepas tu kita semayang, maka sia-sialah kita. Tak ada. Tu dia panggil buat amalan kita bi ghairi ilmi, dengan ketiadaan ilmu. Sebab tu kena belajar. Tu dia habis kaki. Kerana seperti memalingkan, mempergunakan ia hamba, guna akan berdengarnya berdengar kamu. Guna telinga tu. Guna ke mana-mana? Kepada mendengarkan Quran dan hadis dan ilmu yang memberi manfaat. Itu dia. Dan seperti memalingkan, memaling di sini yakni mempergunakan. Itu dia. Ia hamba akan kaki hamba. Kita guna pada mana? Tanda kata kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kepada berjalan ke masjid. Itu dia. Kita berjalan ke masjid, dan kepada mengerjakan haji. Buat haji tu di Mekah tu, musafir berjalan kepada ibadat, tempat-tempat beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata kita guna kaki kita pergi mana? Kita pergi beli nombor. Kita duduk di sini, lepas tu kita ada 4 hari lagi nak keluarkan nombor di mana? Di Kuala Lumpur. Di beli. Tu tak boleh. Tu dia. Guna kaki kita kepada tempat yang dimarkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Kaki kita berjalan, ataupun kita berjalan kepada nak tengok tempat sila kita nak kita tengok mana kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada orang pandai juga. Bagi mana ni? Saya ni nak pergi tengok pantai. Tadi nak pantai, nak silakan kebesaran Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala buat laut ni, Allah luahnya laut ni. Tak apa, bagi jadi buat silat kita. Pergi ziarah, tak apa. Tapi apabila kita ajak pergi mana? Pergi berjudi, contohnya, atau benda-benda yang diharam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita mempergunakan, kita bersyukurkan hakikat, kita bersyukur kaki kita, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita kaki ini, ialah kita berjalan kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahawasanya syukur itu ialah setinggi-tinggi pangkat. Itu dia. Lebih tinggi ia daripada sabar, lebih tinggi ia syukur saat itu daripada sabar. Tinggi syukur ni. Sebab apa? Sebab akhirat besok di dalam syurga kita bersyukur juga nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi di dalam syurga ni. Alhamdulillah. Itu dia. Masuk dalam syurga, alhamdulillah. Kami bersyukur sungguh ya Allah, kamu berjanji dulu kata nak memasukkan ke dalam syurga ni orang yang beriman ni. Alhamdulillah, syukur. Tengok syurga ni Allah. Itu syukur. Sedangkan sabar di atas dunia ya. Di akhirat sabar, tak kena sabar dah. Allah Ta'ala cadangkan ni. Kolam agak ni jadi bersungai-sungai, madu, susu. Tak ada hal itu. Nak tahankan daripada benda-benda mabuk, tak ada, boleh. Tu dia. Tak kena sabar dah, tak kena semayang, tak ada lah semayang, tak ada zikir, tak ada puasa, tak ada. Sedangkan buat sabar di atas dunia, sabar di atas benda yang disuruh oleh Allah Ta'ala, sabar di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar.
Kena sobat, ada kan? Tak sobat, tak boleh kita nak menunaikan. Tak sobat, tak boleh kita nak mendatangkan ke rumah Allah Ta'ala. Sebab tu kena ada sobat. Sebab tu kita kena sobat. Sobat, tahan. Tu dia. Tu sebab tu setinggi-tinggi ialah syukur ni tinggi lebih daripada sobat dan zahid dan takut. Zahid tu dia. Dan juga khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Takut pun tak takut dah. Apabila kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tu dia. Habis. Dan lain-lainnya, lain daripada tersebut, daripada sobat dan zahid dan takut, tak ada. Tu dia. Sebab tu syukur tadi ialah setinggi-tingginya. Kita syukur tadi. Sebab tu kena banyak syukur. Kena banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita lupa syukur ni pun nak jadi fitnah besar. Tu dia. Sebab tu anak jadi nak masuk sifat kibir, lazim daripada tak syukur tu. Sebab tu sahabat bagi nak jadi, nak jadi sahabat orang ada sifat sombong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, takabur ni, kibir ni, mana 7 perkara kata dia. Yang pertamanya sahabat kaya. Kaya ni pun nak membawa kepada sahabat nak menjadikan sombong dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu dia. Ayat yang pertama. Dan kaya Allah wani kaya. Apabila kaya ni ke, tu dia. Tak maulah kaya lebih. Lebih kaya. Tak tengok dah pada orang-orang miskin. Apa? Dia kaya. Tu dia nak sebagai sahabat nak menjadikan, nak mengadakan sifat-sifat kibir. Sifat-sifat takabur, besar diri. Apabila dia kaya, tengok orang miskin pun dia lebih. Sebab tu sifat ni pun kita kena buang daripada dalam hati kita. Kena campur, kena buang, kena basuh, kena membersihkan. Kaya tak apa, kaya Allah Ta'ala bagi syukur kepada Allah Ta'ala, syukur. Kaya Alhamdulillah, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kaya? Tengok Abdul Rahman bin Auf apabila dia balik daripada perniagaan dia, kanak-kanak ni di kota Madinah ni, Allah serenoknya apabila Pak Cik Man balik, dapat makanan-makanan yang hebat, dapat pakaian-pakaian yang baik, yang baru. Orang kaya, tetapi banyak sedekah dia. Tu dia. Bersyukur tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Tu dia. Kita tengok contoh Namrud kaya, Allah Ta'ala bagi dia kaya, maka sombong dengan Allah Ta'ala. Wa iyyazubillah. Sebab tu yang pertama ialah kaya. Yang keduanya ilmu. Allah ada ilmu nak sahabat, nak menjadikan. Kibir ada sifat takabur juga. Tu dia. Sebab tu orang-orang ulama dulu ada ketika Abu Sufyan As-Sawri tengok ketika saing dia mari berjumpa kepada dia, tanya assalamualaikum, apa khabarmu ni? Dia kata alhamdulillah, kami baik. Lepas tu dia nangis, dia teriak dia. Saya kata kamu teriak kerana apa ni Abu Sufyan? Sufyan. Dia kata aku teriak dan apa? Dia tadi kamu tanya khabar tu, aku jawab tu ada di dalam hati aku ni. Ada apa? Yakni ada cita-cita supaya nak orang tu kata pada aku ni baiknya akhlak tawaduknya aku ni, fasiknya cakap aku ni, pandainya cakap. Tu dia. Ini pun orang yang ilmu pun, orang yang ada ilmu pun, benar-benar ni pun nak masuk wa iyyazubillah min dzalik. Takut. Cakap sedar, sedarnya cakap, baiknya cakap, betulnya cakap. Tetapi ada warak dia, Allah Rabbi. Ada, dia panggil ada maksud. Supaya nak bagi orang kata kita ni sangat alim Allah. Supaya nak bagi orang kata kita ni
kita sangat pandai. Ni benda-benda ni nak sahabatkan, nak menjadikan sifat, nak mengadakan sifat kibir di dalam hati kita. Baik. Dan yang ketiganya sahabat nak mengadakan sifat sombong tadi tu ialah ada kawan banyak. Oh, kawan banyak. Ni kawan kita semua ni. Dan apa jangan duk main kat sini ni. Ni geng-geng kami semua ni. Oh, kawan ramai. Ada kawan ramai. Ikut gimana? Kawan dia satu kampung. Satu kampung ni kawan dia. Baik. Kalau panggil megah di atas kawan ramai. Ni panggil pucuk sahabat nak mengadakan sifat tu sifat kibir, sifat sombong. Itu dia. Dan yang keempatnya ialah sahabat keturunan kita. Turunan baik-baik ni, turunan hebat-hebat ni. Turunan daripada sekian-sekian daripada daripada turunan hebat-hebat, raja-raja, guru-guru, ulama. Yang paling nak mengadakan sifat sombong. Jangan duk main dengan kami. Kami ni daripada sekian-sekian untuk kami siapa? Ajar. Itu dia. Ni pun sebagai nak mengadakan sifat tadi. Ada sifat sombong. Itu dia. Dan yang kelimanya ialah sahabat warok. Warok baiklah, ikhlas dengan Allah, lillahi ta'ala. Tak apa. Itu dia. Warok. Orang baik warok. Tapi mari juga syaitan saat itu, nafsu saat itu, supaya nak mengelakkan. Itu dia. Buat mari di dalam hati dia supaya orang kata aku ni orang yang bodoh. Tak bercakap dengan orang biasa kita ni. Berselawak. Tetapi dalam hati ada. Itu takut itu. Itu dia. Sebab tu kita sentiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nak ibadat Allah Taala saat itu bercabut sifat-sifat yang mahmudah, yang mazmumah, sifat-sifat mazmumah tadi, sifat-sifat yang tak baik tadi. Dan bagi Allah Taala cabut, buang di dalam hati kita. Baik. Dan yang ketujuhnya ialah sahabat cantik. Cantik ni pun nak mengadakan sifat-sifat sombong itu. Allah cantik, handsome, lawa, tubuh lepas, tinggi, panjang, kalau tak putih sangat, tak gelap sangat, sederhana, jari panjang, jalan elok. Orang panggil, orang tanya kata cukup seekor. Cukup seorang, cukup dia. Cantik, lawa, handsome. Tak kira laki-laki atau perempuan. Handsome ni pun. Jangan bagi perempuan kau bulu mata diletik naik. Ada cukup je. Pun sahabat tu pun nak mengadakan sifat sombong juga, nak ada juga. Itu dia. Dan yang ketujuhnya ialah sahabat nak jadikan kekuatan kita, gagah, kuat ni, tenaga ni. Itu dia. Pun nak mengadakan sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sombong ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Kita kena buang sifat-sifat ni. Kita ni kena mengadakan perhamaan. Hamba kita. Kita kena jadi hamba. Hamba ni apa hamba ni? Kita kena faham bahawasanya hamba ni sentiasalah berbuat terhadap Tuhan dia. Ikut Tuhan dia suruh, tu hamba. Hamba. Dan kita kena faham kata hamba. Apa makna hamba ni? Yakni kita kena menyempurnakan perhambaan kita, ubudiyah kita kena sempurna. Tu dia. Sentiasa kita kena mensempurnakan. Baik. Sebab tu kata dalam hadis kursi 6 perkara. Allah Ta'ala firman di dalam hadis kursi 6 perkara daripada Allah Ta'ala dan juga 6 perkara daripada hamba. Mana yang pertamanya ketuhanan iaitu Allah. Ini daripada Allah. Itu dia. Daripada Allah. Juga syurga daripada Allah. 2, 3 bala daripada Allah. 4 nikmat daripada Allah. 5 itu dia, perkenangan doa daripada Allah. Terima doa ni pun daripada Allah.
6 keampunan daripada Allah, 6 kalau daripada Allah Ta'ala. Kita apa? Yang pertamanya hamba, iaitu kita. Yakni kita kena mensempurnakan ubudiyah kita. Sempurnakanlah perhambaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni kita melakukan segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Baik. Yang keduanya taat. Taat, sentiasa taat kepada Allah Ta'ala. Itu dia taat. Orang yang taat ni dapat berjaya. Fawzan aziman, faqad faza fawzan aziman. Ini orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Baik. Dan yang ketiganya ialah sabar daripada hamba. Sabar di atas di atas bala. Musibah. Allah Ta'ala nak mengujikan kita. Itu sabar. Itu dia. Kita sabar di atas keuzuran kita. Itu dia. Sabar. Sabar di atas musibah, bala-bala. Baik. Dan yang keempatnya ialah syukur daripada hamba. Syukur daripada hamba. Nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita kena bersyukur. Minta daripada hamba, yakni berdoa, minta kepada Allah Ta'ala. Sebab tu selepas daripada kita sembahyang, minta, ya Allah, buatlah sifat-sifat yang mazmumah dalam hati kami ni, ya Allah. Minta kepada Allah Ta'ala. Sebab kita ni hamba ni lemah, ya Allah. Itu dia. Kami ni jahat, ya Allah. Kami ni tak pandai, ya Allah. Kami ni jahil, ya Allah. Engkau tahu semua di dalam hati kami, ya Allah. Kami niat macam mana, Engkau tahu, ya Allah. Doa ni, minta ni daripada hamba. Terima daripada Allah Ta'ala. Dan yang keenamnya, taubat daripada hamba. Sentiasa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat. Dan Allah Ta'ala terima. Allah Ta'ala ampun semua dosa ni. Dosa-dosa yang tak bersangkut dengan ibnu Adam, dengan anak Adam. Itu dia. Kalau kita bergantung dengan anak Adam, kita kena minta maaf dulu. Kena minta maaf dulu. Contohnya apa? Mengupah, minta maaf dia, hutang. Itu dia. Tapi kalaulah kita bersalah, silap kita dengan Allah, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, bertaubat, minta ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu lepas mayang kita istighfar, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar. Ni assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, 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 astagfirullah. Wah, tu begini. Selalu dah. Ada tiga. Kami ada hak sikit ni, tak sempat. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah. Contohnya kita ni nak minta sederma, nak minta sedekah. Kita pergi rumah orang, assalamualaikum, minta derma sikit. Orang bagi tak? Bagi. Orang nak bagi RM1 tu, sekupang dia. Tu. Contohnya, kita kena beradab, minta dengan cara adab. Istighfar betul-betul, duduk tawajuk. Tu dia. Tu. Sebab tu bertaubat. Sentiasa kita kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bila? Selagi mana tidak tutup pintu taubat. Apabila tutupnya pintu taubat, apabila sampainya roh kita ke halqum, di situ tak terima dah oleh Allah. Allah Ta'ala tak terima dah taubat kita. Taubatlah banyak mana pun tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita kena selalu, kita kena jangan menangguhkan taubat. Taubat pun tak boleh kita kena, tak boleh kita menangguhkan. Kita kena selalu kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan tangguh kata sekarang baru umur 30, baru 40 nanti kencing dulu, kencing kita taubatlah. Tak boleh tu. Sebab tangguh, kita buat dosa, satu dosa, lepas tu tangguh pula bertaubat, satu dosa pula dah tu. Sebab tu kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia. Habis kat tu.
Kemudian kata dan bersalahan khauf, maka iaitu dimaksud daripadanya daripada takut Allah A'lam. Kata dulu dan mudah-mudahan apa sedikit yang kita berkongsikan, mudah-mudahan dapatlah manfaat dunia dan juga di akhirat. Kerana kita bermujahadah duduk, mudah-mudahan Allah Ta'ala digulungkan kita ni di dalam gulungan orang-orang yang berjaya dunia dan juga di akhirat. Amin. Dan satu lagi ada pengumuman, siapa-siapa yang menginfakkan daripada Ustaz Farhan dan bagi Taudat Malam. Ustaz Farhan dan bagi Taudat Malam. Siapa-siapa yang belum ada sampai flyer, bolehlah kita ambil di cikgu kita. Ini dipanggilkan satu kalau kita berkongsikan, kongsi supaya kita menginfakkan, mensimpankan bank kita di akhirat. Lepas tu siapa-siapa yang membuat berbuka puasa bagi budak-budak pelajar di Mahat Darul Falah Mutakek, tidak bolehlah bagi kepada cikgu kita. Kerana sedikit kita buat, tetapi ikhlas dengan Allah, ikhlas. Dan kerana Allah Ta'ala, tak ada kerana selain masih wallah, lain daripada Allah, tak ada illa Allah, kerana Allah. Dan kita buat kerana Allah itulah, maka Allah Ta'ala akan balas kepada kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad